Alright, so bismillah. Assalamualaikum. Second motovlog aku dan tiba-tiba aku buat pada waktu malam kan. uh, Entahlah, tak terfikir pun sebab sekarang ni aku on the way nak pergi ke satu tempat ni. Tempat macam kalau aku perlukan masa ataupun orang kata me time kan. So aku akan pergi kat situ. Dekat mana? So nanti aku akan tunjuk. Bukan apalah, sebab aku pergi kat situ pun aku nak pergi buat kerja. Sekejap. Alright. So biasanya lepas maghrib aku akan keluar makan. Tapi rutin tu rutin yang sebelum PKP lah. Kalau lepas PKP ni aku punya rutin dah lain sikit lah. Sebab biasa kalau aku pergi kerja, aku akan ambil sarapan, and then aku akan skip lunch. Aku balik pada kerja tu, petang tu baru aku makan lah. So aku makan lewat. Bukan sebab saja, kadang-kadang bila kita buat kerja kan, aku rasa semua orang pernah rasa benda ni. Bila kau buat kerja sampai satu tahap, kau punya selera makan tu hilang kan. So Allah Akbar, terkejut aku. So sampai satu tahap kau punya selera makan tu akan hilang kan. Sebab kau fokus dekat kerja yang kau buat tu. Sama macam aku lah. Aku kalau aku dah buat kerja, aku buat betul-betul. So aku skip lunch, aku balik petang baru makan. So malam aku tak makan lah. So kalau macam terasa nak makan tu, aku jangan makan benda-benda yang macam roti ke ataupun fast food sikit ke, macam burger ke kan. Ada. So aku nak buka vlog malam ni dengan satu perkongsian. Sebab masa pagi tadi dalam meeting, ada seorang share satu benda ni, satu hari satu hadis kan. Dia berkaitan dengan perumpamaan orang mukmin, perumpamaan orang mukmin atas kapal. Bunyi dia macam gitu lah. Hadis sahih daripada hadis Bukhari nombor 2, 1331 ke berapa. Aku tak sure yang tu, tapi hadis sahih lah. Berkaitan dengan perumpamaan orang mukmin atas kapal. So bukan apa, aku duk terfikir juga. Aku buat vlog, aku sembang atas motor. Kalau aku cakap benda yang tak ada faedah ataupun just cakap kosong, no point lah kalau aku cakap atas motor kalau buat macam gitu kan. So why not kalau aku share apa yang aku tahu sikit-sikit ni, kalau siapa yang tengok video ni lah, so at least dia boleh ambil daripada apa yang aku cakap lah. Tak adalah dia tengok saja kan. So berbalik pada hadis tadi, perumpamaan orang mukmin atas kapal ni. Okay, so cerita dia, let's say lah, aku rasa semua orang tahulah kalau macam kapal yang untuk cruising, biasanya kan dia ada level-level dia. Contoh level atas sekali untuk geng-geng VIP, and then dia ada bahagian medium dia dekat tengah, and then ada yang biasa-biasa je yang dekat bawah. Contoh macam kalau kita naik kapal terbang lah, dia ada seat untuk ekonomi, dia ada yang untuk VIP ataupun business class kan. Lebih kurang macam itu lah. So perumpamaan dekat atas kapal ni, let's say kalau kita masyarakat kan, kita lah rakyat marhain. Okay, tak tahulah kalau korang yang tengok video ni, korang tu VIP kan, wallahualam lah. So kalau kau VIP, maksudnya kau orang dekat atas, dekat atas kapal tu lah. Kalau kita biasa-biasa je, macam aku ni biasa-biasa je, consider as orang yang dekat bawah dalam kapal tu. Okay, and then bila dalam satu pelayaran, orang-orang yang dekat bahagian bawah kapal ni, dia tak ada air tau.
dia kehabisan air. Jadi dia berkumpul ramai-ramai, and then dia bersepakat untuk tebuk lubang dekat dinding kapal tersebut supaya dia dapat air kan. Dia ingat benda tu benda yang bijak. Okay. So berbalik kepada situasi dekat kita sekarang, kalau nak relatekan dengan masyarakat, ibarat macam kalau orang dekat bawah kapal tu macam masyarakat yang geng-geng golongan kelas ketiga lah. Ni kalau aku ajar bahasa Melayu sikit sebab aku respect cikgu bahasa Melayu aku dulu, Cikgu Zainuddin. Dia cakap benda ni dan sampai sekarang aku masih ingat lagi. Kalau bahasa Melayu, istilah mentality. Mentality ni dia ada dua jenis. Satu mentality kelas pertama, satu lagi mentality kelas ketiga. Daripada kelas pertama terus ke kelas ketiga, dia tak ada kelas kedua. Dia kalau kelas pertama ni geng-geng mentality yang bijak pandai lah. Itu kalau yang first mentality. Kalau yang third one, kalau yang mentality kelas ketiga ni, dia macam yang tak pandai lah, ataupun yang kurang cerdik lah. Okay. So berbalik pada cerita tadi, kalau orang bahagian bawah kapal ni kita consider as dia sebagai orang yang level mentality kelas ketiga, sebab dia fikir benda untuk solve keadaan pada waktu tu je, and then dia tak fikir jangka masa panjang benda tu okey ke tak okey, betul ke tak betul. Jadi dikaitkan dengan masyarakat kita sekarang, kalau kita tergolong dari orang yang kapal yang paling bawah tu, yang berpakat untuk tebuk lubang semata-mata nak dapatkan air, samalah perumpamaan dia dekat masyarakat kita sekarang, terutamanya yang muda-mudi kan. Tak adalah muda-mudi saja, untuk semua golongan lah, termasuklah orang tua pun ada. Maksudnya yang melakukan kecelakaan, yang melakukan kebinasaan, yang melakukan maksiat kan. So sama juga, kalau kita orang dekat atas kapal ataupun kita sebagai VIP, okay, kita tak boleh selesa dengan kedudukan kita. Maksudnya kita kena selalu tengok orang dekat bawah kita, supaya orang yang dekat bawah tu tak melakukan kebinasaan yang mana dalam jangka masa panjang dia akan membinasakan kita juga kan. Sama dengan janji Allah. Allah kata, kalau dia turunkan musibah ataupun bala bencana, dia bukan kena pada orang yang buat maksiat tu saja. Semua orang yang buat maksiat ke ataupun orang yang tak bersalah, dia pun akan terpalit sama kan. So berbalik pada situasi orang mukmin atas kapal tadi, kalau kita sebagai orang mukmin yang ada pada tingkat yang paling atas, so kita tak boleh membiarkan orang dekat bawah kita tu lalai dengan kecelakaan, dengan maksiat yang dia buat lah. So perumpamaan dekat kapal tadi, bila dia tebuk lubang, lama-lama apa jadi dekat kapal tu? Haram lah kan. Sama lah juga dengan masyarakat kita. Kalau kita tak tegur, diorang tegur dengan maksiat diorang, so lama kelamaan kita sekali akan bonggol. So lama kelamaan kita sekali akan sama ada terikut sama dengan dorang, ataupun kita akan binasa sekali dengan dorang lah. Itu sangat jelas. Bila suatu benda diceritakan dalam hadis ataupun dalam Quran, benda ni dia akan jadi benda yang sangat signifikan ataupun benda yang sangat penting lah. Okay. So nak dikukuhkan lagi untuk hadis ni, ada satu ayat daripada surah At-Taubah, ayat ke-71. Dia punya tema dia, Allah kata, ta'muruna 'anil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maksudnya kita kena berbuat kebaikan dan tegur kepada 'anil munkar, tegur kepada benda-benda yang munkar kan. Right, so kita sambung. Itulah dia. Susah nak cakap
atas motor sambil bawa lagi, nak fokus kat depan lagi. So aku try. So hadis yang aku mention yang kedua tadi berkaitan dengan apa, nak tegur orang yang buat maksiat kan, ada 3 level. Ataupun yang pertama, kalau kita ada kuasa, kita ada jawatan, tegurlah dengan kuasa kita. Yang kedua, kalau tak mampu, boleh tegur dengan lisan. Kita bagi peringatan, kita tegur orang, tapi dengan hikmah bukan suka hati kita je nak tegur orang ni. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia, bil hikmah. Kalau tak hikmah, silap-silap orang yang kita tegur tu buatkan dia lagi jauh dengan Allah SWT. So kalau benda tu, no point lah kalau kita tegur, sebab kita tegur pun dengan cara yang salah kan. So kalau tak mampu juga tegur, kita boleh mencegah dengan hati kita. Maksud kita benci dengan maksiat yang orang tu buat, tapi bukan dengan orang tu, cuma benci maksiat yang dia buat. Sesungguhnya itulah selemah-lemah iman. Okay. Alright. So itu saja perkongsian satu hadis daripada aku untuk mukadimah.